Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita mulakan kuliah kita pada hari ini dengan membaca kitab Bahrul Madhi jilid yang ke-15. Kita terus masuk pada bab yang ke-39. Bab ma jaa la taqumus sa'ah hatta yakhruja kadzabun. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan tiada berdirinya kiamat hingga zahir beberapa dajjal yang bohong-bohong. InsyaAllah pada hari ini kita akan membaca tentang dajjal. Dajjal maknanya ialah pembohong. Dan Nabi sebut ada beberapa dajjal yang akan keluar dan jumlahnya ada 30 dajjal. Hampir 30 dajjal yang akan keluar sebelumnya kiamat berlaku. Terlebih dahulu kita baca hadis-hadisnya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'ah hatta yanba'itha dajjaluna kadzabun qaribun min salasin kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Hadis hasan dan sahih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah terjadinya kiamat hinggalah bangkit beberapa orang pembohong dan hampir jumlah mereka itu 30 orang. Dan semuanya mengaku bahawa mereka itu adalah Rasulullah. Ini adalah tanda-tanda kiamat yang akan berlaku. Ada 30 orang yang akan mengaku menjadi Nabi. Dan mereka ini dipanggil sebagai Dajjal. Ini ada soalan baru masuk ni. Pak Ustaz Kazim. Udah bapak saya ya. Nama saya Wawan. Saya nak tanya, saya 27 hari bulan 11 insya-Allah nak korban, tapi saya belum kekah. Boleh tak saya korban? Mengapa kekah tu wajib? Ya, dia bukan kekah, akikah. Kekah tak ada, dia akikah pun ada. Kekah ni bahasa kita. Akikah tak wajib, sunat. Udah tua tak payah buat akikah lah, terus buat korban saja. Setengah orang dia tak faham. Bila dia tak buat akikah, dia katanya tak boleh buat korban. Bukan tak boleh buat, buatlah korban. Dah besar cukup umur, tak lagi sunat buat akikah, terus saja buat korban. Satu lagi hadis. An Thauban qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailah min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Juga hadis yang hasan lagi sahih daripada Thauban katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah terjadinya kiamat hinggalah berhubung beberapa kabilah daripada umatku dengan kafir-kafir dan hingga mereka menyembah akan berhala. Dan bahawasanya lagi akan datang pada umatku 30 dajjal
semuanya mendakwa bahawasanya Nabi dan aku, dan kesudahan Nabi-Nabi tiada Nabi kemudian daripada aku. Yang kedua, Nabi kata tanda-tanda kiamat ialah apabila berhubung beberapa kabilah umat Islam, berhubung beberapa puak umat Islam dengan orang-orang kafir, sehinggalah orang-orang Islam tadi menyembah mereka itu akan berhala orang-orang kafir. Dan kata Nabi lagi, kiamat itu akan berlaku apabila 30 orang mendakwa mereka adalah Nabi. Bagaimana mereka mendakwa mereka Nabi, sedangkan kata Rasulullah, tidak ada lagi Nabi selepas daripada aku. Jadi ada dua hadis sahih yang menceritakan kepada kita tentang Dajjal dan tanda-tanda kiamat, dan menceritakan kepada kita di akhir zaman beberapa kabilah daripada umat Rasulullah akan bersatu, akan berhubung dengan orang-orang kafir, sehinggalah orang-orang Islam tadi mengikut apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir itu. Ini adalah pelajaran kita pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan Dajjal dan pergabungan orang-orang Islam dengan orang-orang bukan Islam. Ketahuilah wahai saudaraku, Dajjal terbahagi kepada dua macam. Yang pertama, Dajjal yang bohong, yakni bukanlah dia Dajjal, tetapi perangai kelakuannya macam Dajjal. Dajjal ni tuan-tuan kira jahat, walaupun ada yang buat Dajjal suci, ya, ada yang buat drama dengan filem Dajjal suci. Bohlah suci macam mana pun dia tetap Dajjal. Dajjal ni jahat. Kalau dalam kampung kita ni tuan-tuan, kalau dalam kampung kita ni ada orang jahat, kita panggil dia Dajjal. Manusia ni pun kadang-kadang kalau maki orang, dia sebut Dajjal. Orang Perak sebut Dajjal, tuan-tuan sebut apa? Wallahu alam lah. Ya, dia potong kita laju, tiba-tiba brek mengejut depan kita. Oh, maki kita. Dajjal betul. Maknanya marah benar tu. Paling jahat lah. Dajjal ni kira paling jahat. Lebih jahat pada Firaun lagi. Kalau Firaun tu jarang orang sebut. Firaun, hoi, Firaun, hoi. Jarang orang sebut. Tapi kalau Dajjal tu kira jahat betul lah. Kalau setakat lembu tu orang bangga lagi. Hoi lembu, orang tak marah. Kalau kerbau lagi orang tak marah. Hoi mae, kerbau betul. Orang tak marah kan. Tambah nama dia mae kerbau, lagi orang tak marah. Tapi kalau panggil babi, hoi babi, orang dia marah. Ada beza. Begitulah dengan Firaun dan Dajjal. Firaun tu hang ni, dia tak apa marah lagi. Tapi bila sebut Dajjal, dia marah. Maknanya Dajjal ni, tahap orang benci pada Dajjal dan tahap jahat Dajjal tu memang jahat gila lah tuan-tuan. Baik, ketahuilah yang kedua, Dajjal yang kedua, Dajjal yang betul. Dan dia inilah yang mengaku dirinya Tuhan. Dajjal terbahagi dua, Dajjal kecil, Dajjal besar. Selalu orang tua-tua sebut macam itu. Dajjal kecil tu apa? Pembohong. Siapa dia? Dia mengaku Nabi. Ayah Pin bin Ayah Pan. Ya, tu kira Dajjal juga. Rasa-rasa orang sini pun ada ya, mengaku Nabi ya. Tu pun Dajjal juga tuan-tuan. Ya, Dajjal, orang yang mengaku sebagai Nabi. Malah Dajjal yang pertama sekali wujud di zaman Rasulullah, yang dipanggil sebagai Musallamatul Kadzab, orang yang paling awal mengaku menjadi Nabi. Malah dia masih ziarah Nabi. Masa Nabi masih hidup, dia ziarah Nabi. Dia menyembang dengan Nabi. Dia pergi jumpa Nabi. Dia pergi tengok rumah Nabi. Dia tengok kehidupan Nabi. Dia tengok segala-gala tentang Nabi. Dan dia kata, aku pun lebih kurang Nabi juga. Dia buat perbandingan dengan Nabi. Akhirnya dia kata, aku ni macam Muhammad juga. Dan dia balik kampung dia, dia pun mengisytiharkan dirinya adalah Nabi. Sebab dia kata dia tak lebih daripada Nabi dan tak kurang daripada Nabi. Rumah Nabi macam ini serupa dengan rumah dia. Pelajaran Nabi macam ini, pelajaran Nabi pun macam ini. Sifat Nabi macam ini, kononnya sifat dia pun macam itu. Akhirnya dia pun mengaku sebagai Nabi palsu. Yang pertama sekali namanya Musallamah.
Al-Kazzab, Musailamah yang penipu. Al-Kazzab itu maknanya ialah penipu. Baik. Maka sebelum terbit Dajjal yang sebenar itu, akan muncul terbit hampir 30 orang Dajjal yang bohong, dan kesemuanya mengaku diri mereka adalah Nabi Allah dan Rasulullah. Dan terbitnya zahir segala Dajjal itu, Dajjal bohong itu, adalah kemudian daripada masa bangkitnya Nabi Muhammad menjadi Rasul, hinggalah pada akhir zaman yang tiada tentu, seperti yang berlaku di zaman Nabi Muhammad hampir-hampir wafat. Seorang laki-laki daripada negeri Yaman yang mengaku dirinya adalah Rasulullah, namanya ialah Musailamah Al-Kazzab. Musailamah ni tuan-tuan ialah laki-laki. Kita ni faham asal mah aja perempuan. Itu orang Malaysia